Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Mukri bin Zamzam dalam YouTube channel saya Mukri Zamzam. So, terima kasih kepada mereka yang telah subscribe YouTube channel saya, dan kepada mereka yang belum subscribe YouTube channel saya, boleh pergi dekat button subscribe dekat bawah tu dan tekan button subscribe untuk video lebih lanjut. Okay, so terima kasih kepada mereka yang dah tengok video-video saya sebelum ni, dah like and share kan. Terima kasih saya ucapkan. Okay, so kepada mereka yang baru dalam channel saya buat video tentang marching band mostly, dan beberapa perkara yang saya boleh kongsikan dengan anda semua. Okay, untuk hari ni topik dia, walaupun saya pakai baju band, bukan topik dia pasal marching band. Macam korang dah tengok tajuk kan, korang pun dah tahu. Okay, bukan pasal marching band. Okay, so untuk hari ni kita akan main game. Okay, kita game orang. Tak, okay, hari ni kita akan main game menggunakan smartphone. Okay, semua orang saya rasa yang tengok mesti ada benda ni, dan semua orang tengok menggunakan smartphone. Okay, so kita nak main game apa dengan smartphone ni? Okay, mostly ramai orang dah kenal dengan banyak game dekat App Store, Google Play Store. So banyak gila game dan apps dalam tu. Okay, dan ada satu company yang buat game, dan game tu sangat famous. Kita tahu Supercell. Semua orang tahu Supercell kan. Supercell dah buat banyak game yang dulu the most famous trending game from Supercell is COC, Clash of Clans kan. Sampai sekarang pun ramai lagi orang yang main Clash of Clans tu. Okay, so COC tu daripada dulu lah sampai ada yang jual account berapa ratus ringgit and everything. Okay, and then lepas Clash of Clans tu dia dah start dengan banyak lagi game yang Supercell explorekan kepada dia punya user dia. Okay, so untuk hari ni saya nak share tentang satu game daripada Supercell yang saya main. Game ni nama dia Boom Beach. So mungkin yang ada yang pernah dengar, tapi ramai Malaysian tak tahu pasal game ni. Okay, so dia lebih kurang Clash of Clans juga. Okay, so macam kita tahu Supercell dah buat banyak game, Clash of Clans, Boom Beach, lepas tu dia ada apa, Clash Royale, lepas tu yang baru ni apa, ingatlah apa nama dia. Okay, so itu banyak lah game Supercell ni. Dia kalau dia keluarkan game, dia akan ada banyak user dan player-player untuk game, to play that game. Okay, macam COC kita boleh tengok millions of user yang main, bukan saja dalam Malaysia, luar negara juga. Okay, sama juga dengan Boom Beach dan semua game daripada Supercell yang lain, sebab dia punya game semua worldwide. Okay, so Boom Beach ni dia one of the game after COC lah. So lepas COC, Boom Beach. Okay, so Supercell ni pun one of company yang sangat lama dalam apps dan gaming dalam smartphone. Okay, so Supercell, kalau kita tahu sekarang Supercell dah 10 tahun. Dia start on 2010, dan sekarang bulan 5 hari tu 2020, bulan 5, 1 Mei, Supercell menyambut hari jadinya yang ke-10. So dekat Boom Beach, for my game yang saya main, Boom Beach, banyaklah dia bagi reward, dia bagi bonus, dia bagi resources, dia bagi gems untuk player, dan mungkin yang main game lain tapi under Supercell akan dapat benda yang sama. Dia akan bagi maybe gold or something, reward kepada anda semua untuk meraihkan 10 tahun ulang tahun Supercell. So untuk Boom Beach ni, dia akan keluar dia punya, bila kita nak kita tekan dia punya apa, apps tu, dia akan keluar dia punya apa, 10 bentuk kek. Lepas tu ada lilin kat atas tu, dia akan menjadi 10. Lepas tu dekat dalam game tu pula, dia akan penuh dengan, kalau kita tembak party tu kan, dia akan penuh dengan all that colourful peppers. Lepas tu dia punya workers dalam kita punya tempat pun pakai party hat tu. Okay, so dia meraihkan, tak tahulah sampai bila, dia dah nak dekat habis bulan 5 dah. So sebulan ke setahun ke dia nak raikan hari jadi dia tu, lantak dia janji kita main game dia. Okay, so Boom Beach ni dalam Malaysia macam saya cakap tak ramai orang main. So dan bila tak ramai orang main, maknanya orang tak berapa tahulah pasal game ni. Okay, so let's me explain to you guys untuk game ni. Okay, apa sebenarnya Boom Beach ni? So sebelum kita pergi lebih lanjut, mestilah kita kena buka game tu dulu. Okay, so dalam
dia punya apps. Okay, korang boleh tengok ni apps dia. Okay, welcome to Boom Beach. Selamat datang ke Pantai Boom. Okay, so this is my island. Okay, so Boom Beach ni sebenarnya adalah pantai. Kita kena jaga kita punya pantai pula, kita punya pulau. Sorry. Okay, so kita akan start. Saya akan explain kat korang. Kita start daripada sebelah kanan lah, lebih afdal. Okay, so sebelah kanan ni korang boleh tengok. Ini adalah all the resources yang saya punya. Kita ada iron, kita ada stone, kita ada wood, kita ada gold. So setiap game strategi macam ni, especially Supercell, mesti ada all these things untuk kita upgrade. Dan kat bawah ni kita ada gems. Okay, so total gem saya 6786. Okay, lepas tu kita pergi ke sebelah kiri. Sebelah kiri atas ni nama saya adalah Blue the Raptor. Nama saya punya island lah. 64 ni adalah experience level saya. So level saya di level 64. So experience point to next level is 3000. Saya memerlukan 3000, tapi sekarang saya baru ada 1120. Macam mana nak dapat experience point ni? Kita perlu upgrade apa yang ada dekat island kita. Lepas tu ini adalah victory point, total medal yang saya dah kumpulkan sepanjang saya attack. So maknanya saya dah dapat 826. So saya berada di sini. Okay, so ini tempat saya. Dan kita boleh banyak lagi lah. Untuk sampai ke legend ni kita memerlukan 2000 victory point. Okay, lepas tu kat bawah ni kita boleh tengok all the achievement yang dah achieve. Dan ada lagi yang belum achieve, certain achievement yang belum achieve. Okay, so the achievement, dia punya reward adalah gems. Dan kat bawah dia ni adalah high score. Ni untuk global, worldwide punya high score. Ni pula adalah local dalam Malaysia. Dan ni adalah friends, kalau kita ada member yang main dan connect with the social media. Tapi saya tak connect. Okay, and then kita ada this what we call task force command. Okay, kalau dekat COC saya tak ingat dipanggil apa. And kalau dia punya attack tu kita panggil war, betul? Okay, kalau yang ni war dia, nama war dia adalah operation. So korang boleh tengok kat sini task force point. Task force point ni task force point ni korang boleh dapat melalui kita attack wall lah. Kita panggil operation kat sini. Okay, intel ni adalah untuk buat operation. Kejap lagi saya terang apa itu operation. Okay, then task force type ni untuk kita nak cari kita punya task force ni, which is team kita ni lah. Lepas tu members of the task force kita ada 40 daripada 50. Entry requirement kita ada 500 victory point untuk join, dan anyone can join. So korang boleh tengok kat sini kita ada leader, officer, co-leader and members. Okay, and then dekat start ni kita boleh tengok all the activities from this task force. So korang boleh tengok total amount of operation, berapa banyak operation dah buat, average percentage operation berapa banyak, and then korang boleh tengok member start kat sini, berapa banyak member yang miss attack, yang tak attack banyak. So kalau ada banyak kali tak attack tu, leader akan tandang keluar. Okay, lepas tu setiap game mestilah ada setting. So ini setting untuk Boom Beach. Dan kat bawah ni pula last sekali adalah dia punya info about Boom Beach, Supercell and anything from company and this game. Okay, and dekat bawah ni adalah spot untuk kita build up. Ni kita ada economy yang akan produce resources untuk kita punya base. Okay, semua dah buat. Defend, untuk defend kita punya island, dan support extra ability untuk kita gunakan. Dan decoration adalah kita dapat lepas kita join event setiap, saya tak ingat, setiap 4 ke 5 bulan sekali dia akan ada satu event besar. Okay, so this is total collection yang saya dah dapat. Okay, lepas tu kat sini dia ada gem. Okay, gem ni tak pernah beli pula sebab kita kumpul je. Okay, so lepas tu saya akan terangkan dekat sini tentang kita punya island. Okay, macam COC kita ada town hall, betul? Okay, kat sini kita tak panggil town hall, kita panggil headquarters. So this is our headquarters. Okay, korang boleh tengok health dia berapa, total shield dia berapa, total capacity yang dia boleh jaga kita punya resources berapa. Okay, and then korang nampak kan lambang duit, lambang batu, lambang kayu kat sini. So maknanya kita punya economy tempat tu dah ready untuk collect kita punya resources. So kita boleh collectkan dia. Okay, and then kita ada satu kapal ni. Satu kapal ni dia akan hantar every setengah jam ataupun sejam sekali from the resources base yang kita dah pegang and kita dah jaga dekat map kita. Kita dah tawan lah. Okay, so dia orang akan hantar. So kita kena ambil lah. Okay, and then okay, we go one by one. Kita go kat sini. Okay, ini adalah sculpture. Sculptor ni dia akan buat statue untuk kita punya tempat. So kita boleh buat statue based on kita punya ni apa,
warna-warna. Okay, so sekarang kita akan salvage statue ni untuk dapat statue yang lagi besar. Okay, so sekarang korang boleh tengok kat sini. Untuk hijau dia ada live statue boost production, untuk production dekat island. Kalau biru dia base defend dekat island. Kalau merah ni dia adalah untuk troops, dan kalau dark ni dia random untuk apa saja. Okay, so kita buat yang hitam ni lah. Okay, purple, sorry, hitam pula. Okay, lepas tu saya akan perkenalkan anda semua dengan one more. Okay, ini adalah residence ni dia akan produce duit dekat island kita. Ini pula adalah quarry akan produce batu dekat island kita. Lepas tu dekat bawah ni kita ada sawmill ni adalah tempat untuk reproduce kayu, dan kita ada juga iron mine adalah biasalah tempat kumpul iron. Dan kalau dah ambil kumpul, Allah tergerak pula, kita nak simpan kat mana? Okey, untuk ini kita ada gold storage, semua storage gold akan disimpan di sini. Dan ini pula adalah wood storage untuk simpan kayu. Di sini pula adalah stone storage untuk simpan batu, dan dekat bawah ni kita ada iron storage untuk simpan iron. Dan kita ada juga vault kat belakang ni. Vault ni function dia apa? So kalau kita punya resources kita tak banyak, sebanyak mana enemy attack kita punya island, kita akan tinggal banyak ni. Kita punya gold kita akan 800,000, storage kayu kita 400,000 setengah setiap satu untuk kayu, batu dan juga besi. So dia akan protect kita punya, so orang tak boleh sapu habis lah kita punya resources. Okay, lepas tu kita pergi dekat sini. Ini kita ada armory ni adalah tempat untuk kita upgrade extra ability dan juga troop. Kejap lagi saya akan perkenalkan setiap troop kepada anda. Lepas tu ini store untuk kita simpan statue. So korang boleh tengok lah store simpan statue ini yang saya dah simpan. Okay, so belum upgrade habis lagi lah, sebab tu dia tak buka semua. Okay, lepas tu kita pergi dekat statue. Korang boleh tengok statue ini, all the statue yang saya boleh collect. Okay, so dekat atas island ni, for my level, saya boleh ada 9 statue at the same time. Okay, lepas tu kita perkenalkan all the defense yang ada dekat island kita. So ini adalah flamethrower ni adalah yang sembuh api tu lah, korang kenal lah flamethrower tu macam mana. Dan kita ada machine gun. Okay, lepas tu kita ada cannon. Okay, lepas tu kita ada boom cannon. Apa beza cannon dengan boom cannon? Of course lah, boom cannon lagi hebat kalau korang tengok dia punya rupa pun. Okay, and before that, kalau korang tengok ini cannon dan ini juga cannon. Kenapa cannon ni dia ada tanda eye saja, dan ini ada tanda eye dan juga anak panah. Okay, ini maknanya cannon ni boleh upgrade lagi sebab dia baru level 20. Kalau defense yang macam ni, kita tak boleh upgrade sebab dia dah maksimum. Okay, lepas tu kita pergi pula dekat sini, kita ada mortar, kita punya meriam. Lepas tu kita ada rocket launcher, dia akan tembak roket. And kita ada shot launcher, dia akan bagi shot karir lah dekat kita punya enemy troops. Okay, so dia akan melambatkan enemy kita. Lepas tu okay, so ni kita ada sniper tower. Okay, sniper tower ni dia akan shoot direct kepada kita punya enemy troops. Okay, so kalau korang tengok kat sini dia ada warna putih ni. Okay, ni adalah range untuk dia attack. Okay, so kalau yang ni range dia besar, kalau flamethrower range dia kecil. Okay, and korang boleh perasan kat sini kita ada dua types of defense, which is yang biasa macam ni. Ni biasa sebab dia punya base kayu. Dan korang nampak tak, ni apa benda kan yang base dia hitam kuning tu. Okay, ini adalah extra defense yang kita boleh buat dekat sini. Weapon lab ni kita akan buat dia punya extra, and maximum prototype yang kita boleh guna adalah 3. Okay, so kita dah buat satu, kita akan tunggu masa dia habis. Korang boleh tengok kat sini, masa dia ada lagi 7 hari 15 jam. Okay, so selepas 7 hari 15 jam dia akan hilang, meletup. So kita kena ganti yang baru. Okay, so ini nama dia Simo 3, dan ini pun Simo 3. Dan ini kita ada hotpot ni, kalau dibuka dia macam ni, dia macam flamethrower, tapi kalau ditutup dia macam ni. So kalau enemy masuk dalam range dia, baru dia attack dan buka, sembuhkan api dia. Okay, and then kita ada lagi extra ability kat sini. Korang boleh tengok mine ni adalah bom biasa, bom tanah. Okay, so dia punya damage adalah 296. Dan ini kita ada bom mine ni dia lagi kuat lah daripada mine. Okay, dan kita ada shock mine, dia akan bagi kejutan elektrik kepada troops yang langgar dia. Okay, dan troop tu akan macam keras kat situ selama berapa second tadi? Oh sorry, so for 7 second. So dia tak dapat bergerak lah. Okay, so korang boleh tengok this is my island. Lepas tu kita ada pokok-pokok ni. Korang boleh buang pokok-pokok ni sebenarnya ya, tapi korang akan menggunakan gold. So tak payah buang lah sebab kita menjaga alam sekitar ya. Kita nak mengekalkan hijau kepada
kempen hijau kepada kita punya island. Lepas tu kita pergi kat sini. Ini adalah gunboat. Gunboat ni korang tengok energy gunboat kita ada 52 tambah 33. Kenapa ada tambah 33? Sebab tambah 33 tu adalah total bonus daripada statue kita. Okay, so kenapa duit ni function dia untuk apa? Okay, kejap lagi saya akan tunjuk apa function duit ni. Sebab kita nak pergi attack, kita nak launch kita punya troop, kita nak guna extra ability, kita kena guna duit daripada sini. Dan ini kita punya landing craft. Okay, landing craft ni dia ada total capacity kat sini 24/24. Maknanya full lah. Okay, macam kat sini total capacity dia 18/20. Kenapa 18/20? Kenapa dia tak 18/22? Kenapa dia tak 18/22? Okey, kejap lagi kita akan pergi dekat troop, korang akan tengok. Setiap troop ni dia ada jumlah unit dia tersendiri. Okey, kita pergi kat troop lah. Sebelum pergi kat kita pergi kat troop. Okey. So troop kita tengok. Ini adalah the first troop which is rifleman. Kau tengok unit size dia 1. So kalau dekat landing craft kita tadi amount dia 24, so maknanya 24 rifleman boleh naik. Kalau dia punya troop yang lain ada 5, so maknanya dia boleh naik 4 lah troop tu. Okey, sebab dia tak boleh lebih daripada 24. So 5 kali 4 20. So 4 tu kosong. Kita tak boleh campurkan satu landing craft dengan 2-3 troop. Kita boleh satu landing craft satu landing craft, satu troop saja. So sebab tu korang boleh nampak ada landing craft yang tak cukup, dia 20/22 sebab dia punya capacity of the troop tu sendiri. Okay, lepas tu kita pergi ke troop yang kedua. Kita ada heavy kat sini. Heavy ni korang boleh tengok dia punya health, unit size dia, training cost dia berapa dan berapa lama dia ambil masa untuk train, dan movement speed dia moderate, range dia short, dan damage dia 133. Lepas tu kita ada Zoka. Zoka ni ni saya suka guna, tapi nyawa dia pendek je. So sekali sniper tower tembak dah mati. Tapi dia punya damage tinggi dan dia punya range jauh. Okey, lepas tu kita ada Warrior. Warrior ni korang boleh tengok range dia melee. Kalau korang tengok Heavy ni dia punya range short, so dia dekat, tapi ini melee, so terlampau dekat. Okey, dia memang duduk dekat dan betul-betul dekat lah dengan defend orang lain. Okey, bila kita attack tu, so dia punya power pun not bad juga. Lepas tu this is my favorite troop which is tank. Tank ni dia punya head nampak tinggi 6170, kita tambah dengan 2036, kita punya extra daripada statue. Lepas tu damage dia pula 500, range dia long. Okay, tu dia punya banyak advantage lah, tapi dia punya movement speed adalah slow, dia pergerakan dia sangat lambat. Okay, lepas tu kita ada medic macam biasa, dia akan heal back our troop bila kita pergi attack. Lepas tu kita ada pula grenadier ni dia macam orang mabuk yang pergi perang. Okay, so dia punya, this is my favorite juga. Okay, sebab dia punya movement speed moderate, and then yang paling best dia punya range dia adalah very long, dia sangat jauh bila dia attack, dan damage dia pun not bad, cuma nyawa dia kurang lah sikit. Okay, tapi dia ni macam bila kita nak attack defend, contoh kita nak attack machine gun, tapi dia tak akan direct attack machine gun sebab dia mabuk, dia akan baling ke huyung ke hayang dia punya botol arak tu. Nanti korang boleh tengok lah macam mana saya attack guna dia. Okay, lepas tu kita ada pula Scorcher. Scorcher ni adalah troop yang paling nyawa tinggi. Korang boleh tengok troop ni, dia punya nyawa ada 43,000 tambah 14,000, so total nyawa dia ada 57,000. Okay, and dia punya damage dia agak tinggi 975, cuma dia punya range dia dekat sangat, and movement speed dia moderate. Okay, dan dia adalah troop yang paling mahal lah untuk kita train, dan training time dia sangat lama, dan unit size dia 21, sangat tinggi. Okay, and then kita pergi kat bawah ni, kita ada Cryoner ni dia akan sembuh ice dekat kita punya lawan, defend lawan kita, dan dia akan melambatkan pergerakan defend lawan kita. Lepas tu kita ada Bombardier ni dia punya range dia very long, movement dia pun moderate, damage dia pun tinggi 1100, tapi dia punya health 250 tambah 82 je, 300 macam tu je dia punya health, sangat sikit. So saya tak gunakan dia sebab mungkin akan memudaratkan bila attack. And kita pergi kepada extra ability kita. Ini yang kita akan gunakan duit untuk kita attack kita punya enemy. So sebab itulah function duit yang saya tunjuk dekat gunboat tadi. Okay, so kita ada artillery ni dia punya damage 6264. Lepas tu kita ada pula flame ni adalah untuk
kita nak arahkan troop kita, okey, pergi ke kanan. So kita letak flame tu kat situ, dia akan pergi kat situ. Okey, lepas tu kita ada medkit ni biasa first aid, dia akan heal back our troop. Lepas tu kita ada shock bomb ni kita akan bagi renjatan elektrik kepada kita punya defend lawan. Dan kita ada juga barrage ni dia akan macam rocket launcher tapi daripada gambut kita yang tembak. Lepas tu kita ada smoke screen ni kalau kita letak dekat kita punya troop, defend lawan tak nampak troop kita, dan troop kita pun tak boleh attack lawan. Macam tu. Okey, lepas tu kita ada critters ni dia macam robot kecil yang akan tembak slow. Okey, dia dekat je dengan, bila kita attack dia akan duduk dekat dengan defend tu, dia jumlah dia count dia 12. Okey, lepas tu kita ada mine tadi, bomb mine dan juga shock mine. Okey, so ini adalah extra ability. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana nak guna troops and attack dia menggunakan extra ability. Okey, lepas tu ini nampak boat ni dah sampai lagi. Kita boleh collect boat ni every kadang-kadang tak sampai 30 minit pun dia macam dah ada collect. So kita collectkan ni. Lepas tu ini adalah trader ni kapal selam daripada Supercell production sendiri, daripada Bumbi sendiri. Lepas 2 hari 6 jam dia akan datang dan kita boleh tengoklah apa-apa benda yang kita boleh redeem. Kalau dia cakap boleh tukar gem menggunakan gold, okey lah. Okey, lepas tu kat sini kita ada hero hut ni adalah tempat extra hero yang dia bagi kat kita. So kita ada Sergeant Brick, Dr. Kevin, Captain Everspark dan Private Bullet. Okey, so saya menggunakan Captain Everspark dan saya menggunakan extra ability Critter Swarm. Nak sebut pun susah. Okey, so kita pergi juga dekat bawah ni pula. Nampak dekat bawah sebelah kanan ni kita ada season 11, season starting in 5 days and 14 hours. So ini adalah the second base kita. Tadi kita island, sekarang adalah kapal. Ini adalah warship event. Okay, warship event ni akan berlangsung setiap 24 hari dalam sebulan. So kita dah lepas 24 hari bulan, sebenarnya warship ni dah tamat lah. So level saya adalah 17 dan total saya punya point adalah 835. Okay, and okay, lepas tu kat sini unlock token ni adalah untuk unlock dia punya troop. Okay, troop kat sini sama je macam troop dekat main island, cuma kita kena unlock dia untuk dapatkan next troop. Dia sama je, cuma kita kena unlock. Dan ini adalah upgrade token untuk kita upgrade setiap kita punya defense dan kita punya troop. Okay, so this is lepas sekarang dah habis season 10, so dia akan start season 11 lagi 6 hari. Okay, so nanti saya akan sharekan dengan korang. Okay, seperti yang kita janjikan, saya akan ini kita boleh tambahkan kita punya troop. So troop kita boleh tambah sebab kita boleh nampak kita tambahkan troop kita dekat sini. Okey, so kalau nak guna gem, tekan je 12, dia terus siap. So tak payahlah, kalau tak payah kita perlu tunggu 23 minit 42 second. Okey, and ini adalah yang saya bagi tahu tadi. This is our operation ataupun war kita lah, dalam version yang senang. Okey, so kita ada banyak tempat ini sebab dia dah attack dulu. So kat sini ada tempat ni, setiap pulau ni ada tempat tersendiri. So ini adalah tempat yang kita orang perlu attack dan saya pun belum attack. Okay, kita tengok tempat dia, dan tempat dia level dia agak tinggi lah daripada level semua, tapi kita boleh attack one by one. Okay, so macam sekarang kita boleh attack one by one, nanti orang lain pula akan attack. Okay, kita pergi kat sini. Okay, kat sini kita tengok siapa yang attack kat sini sebab dia punya nyawa dah kurang kan. Okay, mana? Okay, sebenarnya tadi dia attack kat sini. Okay, kita view dia punya attack dulu. Kita tengok. Okay, kita percepatkan. Kita boleh percepatkan dan boleh slowkan dia. 1/2 1 2 4. So kita tengok cepat-cepat lah. Okay, ini adalah dia punya attack. My members from my task force di attack di tempat. Dan nampak kat sini dia dah naik. Total kita kena collect adalah 112 untuk habiskan ke semua stage ini. Okay, dan dia akan tinggal lepas dia dah habis attack. Korang boleh tengok dekat atas tu masa dia berjalan. So dia ada lebih kurang 1 minit setengah lagi, 1 minit suku untuk attack tempat ni.
And then kita tengoklah berapa banyak dia boleh habiskan attack ni. Okay, we got only 30 second more. Okay, so dia akan habiskan sampai situ. Okay, so tugas kita untuk attack pula. Okay, dapat. So dia dah attack sampai situ. Sekarang it's our time to attack. Kita akan sambung dia punya attack pula. Okay, troop kita dah 90% siap. Okay, kita akan sambung kita punya attack. Kita akan pergi belakang. Nampak? Okay, saya menggunakan flame. Okay, flame ni nampak bila kita letak situ, all troops akan pergi situ. Okay, all troops akan pergi dekat situ. Okay, nampak? Ini adalah saya punya extra troops. Dia akan keluarkan criticism tu untuk attack. Okay, and then kita akan gunakan ini. Will show you. Okay, dan saya akan gunakan artillery dekat sini. 1, 2. Okay, dapat. And then we're gonna use this. Okay, nampak dia akan keluarkan banyak. Dan kita akan menggunakan shock launcher. Shock launcher kita nampak. So defense kita tak boleh attack sebab dia kena shock launcher. Okay, so kita akan letak smoke bomb dekat sini sebab attack dekat troop kita melampau sangat kat sini. So kita punya troop tak boleh dilihat oleh kita punya lawan, and kita punya troop pun tak boleh attack kita punya defense lawan kita. Okay, kita akan keep going from this. Okay, kita attack all this. Okay, kita akan letak criticism kat sini. Nampak? Dia akan jatuh kat sini. So total amount dia adalah 12 kat situ. Kita akan attack dia kat situ. Okay, and here we go. We're gonna use this 1, 2, 3. Okay, so nampak penggunaan duit tu kat sini. Kalau boleh tengok duit tu kat sini. Allah, tertekan, bongok. Okay, penggunaan duit tu di sini. Kalau boleh tengok. Okay, setiap satu defense lawan yang hancur, kita akan dapat 3 coin. Okay, kita boleh tengok. Okay, kita tunggu sampai this machine gun hancur. Korang boleh tengok, lepas machine gun hancur, dia akan naik 20 duit. Ya, kita akan naik 3 coin every defense destroy. Okay, kita punya, kita tengok sejauh mana yang kita boleh attack. Okay, so masa kita ada lagi 1 minit lebih. Second left. Go faster. So ada troop kita yang dah mati. Okay, kita kena redo. Bila troop kita dah mati, lagi. So satu tank kita mati lagi. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, and yeah. So hasil attack kita dapat 45 force point dan 1 tank kita mati dan 1 kita punya pakcik mabuk kita mati. Okay, so that's all our attack. Okay, so maknanya kita tak boleh attack dah. Kita kena tunggu 10 jam 13 minit untuk this operation habis. Okay, so sekarang total kita ada 328
Alhamdulillah. Force point over 639. Okay, so kita akan refill kita punya task force. Kita akan refill kita punya troops. Okay. Oh, kapal ni datang lagi, kita akan attack. Okay. Lepas tu korang boleh tengok kat sini. Tiba-tiba dia naik 1. Kenapa dia naik 1? Okay, before tu kat sini adalah korang boleh tengok conversation dengan teammate. Okay. Nak share kita punya attack ke, nak cakap apa-apa ke, okay, boleh tengok kat situ. Okay, kembali ke sini. Kenapa dia ni 1? Adalah ada orang attack tempat kita. So kita tengok. Ya Allah, kita tengok kat mana dia attack. Okay, so ada orang attack tempat kita kat sini, level 65. Dan kita tengoklah tempat dia macam mana. Okay, adakah kita nak attack tempat dia? Kita tengok kejap lagi. Okay, so ini. Okay, ada lagi. Nampak dia baru datang. Okay, so dia baru sampai. Okay, dan kita boleh tengok kat sini apa perbezaan certain tempat. Okay, macam kat sini, apa beza ini dan ini? Kenapa ini ada lambang dan kenapa ini tak ada lambang? Okay, yang ada lambang ni sebab dia adalah account yang ada tuan, ada owner. Yang tak ada lambang macam ni dan macam ni, dia tak ada tuan. Dia adalah random island yang Boom Beach create sendiri. Okay, kalau macam ni kita tengok kita boleh score. Okay, kita score, kita boleh tengok berapa kekuatan kita punya enemy ni. Okay, defend dia, kekuatan dia, dan kita boleh aturlah strategi kita nak attack tu macam mana. Okay, dan kenapa yang ni dengan yang ni beza dia, yang ni dia tak keluarkan dia punya apa kat tepi-tepi tu, yang ni dia keluar dia punya resources reward. Kalau kita attack kita akan dapat benda tu, tapi yang ni tak ada. Sebab apa? Sebab kita boleh score. Bila kita dah score, contoh kita dah pergi pantau kita punya enemy ni pulau, kita dah tahu dah and everything, and then kita balik, tekan balik, dia dah ada resources reward. Okay, and then compare to ini yang tak ada ni, okay, sama juga. And kenapa yang ni dia ada 2 je, squad and attack, tapi yang ni dia ada 3, squad, attack and destroy. Sebab apa? Kalau lepas level 50, kita dah tak payah bazirkan masa, duit, gold kita, dan bazirkan troop kita untuk attack. Sebab kita boleh dengan satu butang kita boleh tekan destroy, dan kita akan dapat all this reward. Settle dapat, and one more thing, settle. Okay, tak payah nak pergi attack teruk-teruk. Okay, so itu untuk base yang random ya, yang tak ada tuan. Kau jangan pergi buat yang ada tuan ni, memang tak boleh. Okay, yang ni pula kenapa dia ada tanda soal kan? Yang ni tak ada tanda soal. Kenapa? Okay, ini ada tanda soal. Selepas 24 jam kalau tidak attack pulau tu, dia akan keluar tanda soal untuk find new opponent. Kalau yang ni dia tak boleh find new opponent sebab dia baru lagi, belum cukup 24 jam. So lepas 24 jam kita tak boleh attack, kita akan tukar sebab kita rasa tempat tu susah. Then find new opponent, dia akan cari pulau yang baru, dan kita boleh tengok adakah pulau tu sesuai, dan kita berkebolehan untuk attack pulau tu. Okay, so nampak macam alhamdulillah, nampak macam boleh attack. So we'll try kejap lagi. Okay, lepas tu apa beza ini? Okay, yang warna biru ni adalah resources base. Okay, ni resources base batu, resources base kayu, ini pula resources base besi. Okay, so all the resources, all the resources base ni adalah saya punya. Alhamdulillah. Kalau merah ni maknanya saya belum attack, so orang punya lah. Kalau nak saya kena attack lah. So kita tak mampu nak attack, kita tak payah attack lagi. And kita pula akan dapat banyak chest. So chest ni tak kisahlah dia random. Kadang-kadang dia bagi 2, tadi 2 jam, ada dapat 13, ada dapat 4 macam ni. Kita boleh find new opponent. Okay, lepas tu kita juga ada kapal selam. So kapal selam ni dia tengah bekerja untuk 1 hari 16 jam lagi untuk dapatkan all these 3 things. Okay, kalau kita nak dia dah habis kerja kat situ, kita nak pergi dive tempat baru, kita akan cari ikutlah. Okay, dia ada kat sini, contoh kat sini kedalaman dia, depth dia 625 meter. Kita memerlukan 192,200 gold untuk dive kat sini selama 1 jam, 1 hari 3 jam, dan untuk dapatkan this stone dan kita punya ni untuk buat statue kita. Okay, kalau dia dah habis. And ini adalah Dr. T. Dr. T ni dia event every day. Dia akan tukar, ada Dr. T, lepas tu ada imitation stage, lepas tu kita ada kita nama perempuan tu, dia ada 3. Every week dia akan rotate, tapi selalunya Dr. T ni lah yang paling banyak attack. Okay,
So macam kalau doktor yang muka ganas tu, dia akan ada hari Jumaat, hari Isnin dan hari Jumaat. Kalau doktor yang perempuan tu, dia akan ada hari Khamis ke Sabtu macam tu. Tapi Dr. T ni akan attack banyak kali lah. Okay, so dia ada beberapa level, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 level dah settle, tinggal 1 level lagi. So 1 level lagi, kenapa tak attack? Sebab kau nampak dia punya defense macam mana. Dia punya real health dia 12,000 je, tapi dia punya bonus health dia 19,000. So terima kasih Sadaqallahul Azim, memang tak attack lah. Okay, so ada part-part yang saya dah attack. Okay, ini activity log, kita boleh tengok orang attack tempat kita. Kalau kita nak tengok my attack, kita boleh tengok kat sini. Okay, ini attack yang saya dah destroykan Dr. T punya. Okay, ini Dr. T stage 6. Kita tengok how I'm destroying this base. Okay, korang boleh tengok situ. All the strategy that I use, saya menggunakan grenadier, tank, medic to attack this island from Dr. T. Okay, so we use certain strategy to attack this. Okay, nampak tak? Korang boleh tengok grenadier tu. Oh, dia dah mati dah grenadier tu. Okay, kita hanya tinggal tank je. Kalau korang boleh perasan tadi, grenadier tu dia macam balik ikut suka hati mak bapak dia je. Okay, oh ni tak lepas, tak mati. Okay, so ni attack yang tak sempurna kita cakap. Okay, so attack yang sempurna yang mana? Okay, kita tengok attack yang sempurna. Okay, destroy 3 base kat sini. Okay, dah habis, dah mati kat situ. Okay, so tu cara. Kalau korang nak tengok macam mana grenadier tu function dia, korang tengok kat sini. Korang tengok troop ni macam mana dia function. Okay, ini dah rocket launcher daripada kita punya bomb, dia punya gunboat. Okay, korang tengok grenadier ni, dia baling suka hati dia je. Okay, sebab tu saya tak suka sangat dengan dia. Tapi kalau macam defend dia banyak kat sini, maknanya untunglah kita macam ni. Tengok dia akan kena kat belakang-belakang tu. Dia macam balik ikut suka hati mak bapak dia je. So attack lagi. Okay, so medic kita mau buat kerja dengan bagus ya. So dia attack lagi. Okay, so itu saja. Okay, we go to next video insyaAllah. Okay, so ini adalah sedikit information about introduction of Boom Beach. So nanti saya akan update banyak lagi lah tentang Boom Beach. Okay, itu sedikit panjang video ni. So itu secara ringkas dan komen saya boleh terangkan kepada anda tentang Boom Beach. Okay, Boom Beach ni apa dan all the function and character dan apa yang ada dalam game tu. Tapi sebenarnya banyak lagi. Okay, and I will produce more about this game untuk macam mana nak pergi serang, macam mana nak pergi war, macam mana nak pergi event untuk game ni. Okay, so stay tuned and more video about Supercell, especially Boom Beach will come based on my experience playing this game. Okay, so terima kasih kepada yang menonton. Thank you for watching. And kalau ada yang nak main game ni, boleh roger, boleh komen kat bawah ataupun DM IG saya, boleh kita link dua untuk main sekali. Okay, so that's all from me for this video. So see you guys, thank you for watching.